Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kami daripada kumpulan 10 akan membentangkan hasil kajian kami yang bertajuk Pencapaian dan Sumbangan Tamadun Islam kepada Dunia. Ahli kumpulan ini terdiri daripada Muhammad Nadim, Muhammad Nazri, Muhammad Imran, Aina Atirah dan saya Munirah Afifah. Pengenalan. Tamadun merupakan penempatan atau satu keadaan kehidupan masyarakat yang bertambah maju dari segi jasmani dan rohani. Seperti yang kita belajar dari bab 1, pengenalan tamadun. Tamadun dapat didefinisikan sebagai satu keadaan masyarakat yang dicirikan oleh taraf kemajuan serta perkembangan pemikiran yang tinggi, merangkumi sosial, budaya, politik dan lain-lain. Menurut takrif Ibn Khaldun, tamadun ataupun hadarah bermaksud urbanisasi. Tamadun Islam bermula daripada peristiwa penerimaan wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Peristiwa ini berlaku pada tahun 610 Masihi pada bulan Ramadan melalui malaikat Jibril alaihi wasallam. Kelahiran tamadun Islam bermula di semenanjung tanah Arab. Kelahiran tamadun Islam telah melahirkan sebuah tamadun yang unggul dan hebat, di mana kita dapat menyaksikan peralihan budaya atau cara hidup masyarakat terdahulu yang berpaksikan keegoan, perbalahan serta nilai akhlak yang rendah beralih kepada masyarakat yang berakhlak mulia dan berperadaban tinggi. Tamadun Islam kemudian tersebar melalui aktiviti perdagangan, peperangan, diplomatik, kebudayaan dan pusat pengajian. Tamadun Islam telah tersebar sehingga ke China dan India semasa zaman pemerintahan Bani Umayyah dan Abbasiyah. Tamadun Islam telah memberi pelbagai sumbangan kepada dunia dari segi agama, kemasyarakatan, ilmu pengetahuan, ekonomi, politik, perundangan, perubatan, sains dan teknologi, kejuruteraan dan banyak lagi. Hasil karya tokoh-tokoh Islam telah diambil pakai oleh falsafah barat sebagai rujukan utama mereka. Sebagai contoh, hasil karya Ibn Rushd telah diambil pakai oleh ahli falsafah barat sejak abad ke-12 Masihi dan diamalkan secara rasmi oleh golongan terpelajar Itali. Bagi latar belakang kajian ini, sumbangan tamadun Islam telah mencapai pelbagai kemajuan dan mempengaruhi kehidupan masyarakat dunia. Sektor ekonomi, pendidikan, teknologi, perubatan dan sosial yang kian membangun telah memudahkan kehidupan masyarakat dalam menjalani aktiviti harian. Sebagai contoh, dalam sektor pendidikan, penubuhan sekolah-sekolah telah menjadi pusat utama untuk pelajar-pelajar menuntut ilmu. Selain itu, silibus pendidikan juga diubah mengikut peredaran masa. Kajian ini dijalankan bagi menyelidik sumbangan dan pencapaian tamadun Islam kepada dunia. Kajian ini penting bagi menyedarkan masyarakat muda pada masa kini akan perjuangan masyarakat terdahulu dalam usaha membina tamadun yang kekal sehingga ke hari ini. Kajian ini juga bertujuan untuk membuka mata masyarakat muda kini untuk terus meningkatkan tahap kehidupan dengan melakukan penambahbaikan dan terus menuntut ilmu. Fokus kajian ini adalah kepada sumbangan dan pencapaian tamadun Islam dari sektor ekonomi, pendidikan, teknologi, perubatan dan sosial. Bahagian seterusnya saya akan serahkan kepada pembentang seterusnya untuk huraikan dengan lebih terperinci. Saya Muhammad Nazim Alian. Saya akan membentangkan tentang permasalahan kajian. Dalam kajian kali ini, kami telah mengkaji sumbangan dan kejayaan tamadun Islam kepada dunia secara amnya. Kami juga mengkaji latar belakang dan sumbangan serta kejayaan tamadun Islam terhadap masyarakat pada era kini. Segala kesan, isu dan contoh sumbangan dan kejayaan tamadun Islam adalah mendorong untuk melakukan kajian untuk mendapatkan perspektif yang lebih jelas terhadap sumbangan dan kejayaan tamadun Islam pada hari ini. Kajian ini bermatlamat memberikan pengetahuan tentang sumbangan dan kejayaan tamadun Islam terhadap dunia yang meliputi ekonomi, pendidikan, teknologi, perubatan serta sosial. Ia dapat memberikan pelajar lebih menghargai setiap sumbangan dan kejayaan tamadun Islam terdahulu. Kami juga telah mengemukakan
3 permasalahan kajian, iaitu masalah yang dihadapi oleh kami untuk meneruskan pencarian maklumat semasa menjalankan kajian ini. Antaranya, apakah sumbangan dan kejayaan Tamadun Islam pada dunia? Adakah sumbangan dan kejayaan itu dihargai sehingga kini, serta apakah impak terhadap sumbangan dan kejayaan Tamadun Islam terhadap dunia kini? Pelaksanaan kajian dan kejayaan Tamadun Islam ini merupakan salah satu daripada usaha berterusan untuk menerapkan ilmu pengetahuan tentang sejarah Tamadun Islam kepada para pelajar. Kajian ini merupakan kesinambungan daripada pelaksanaan mata pelajaran Tamadun Islam dan Tamadun Melayu, iaitu TITAS, yang diajar di peringkat institusi pengajian tinggi. Assalamualaikum, nama saya Muhammad Imran. Saya ingin menyenaraikan beberapa objektif kajian tentang kajian yang telah dibuat. Terdapat 7 objektif kajian yang boleh dibangunkan dari kajian berdasarkan topik ini, iaitu yang pertama, mengenal pasti sejarah perkembangan Tamadun Islam. Yang kedua, mengenal pasti lokasi dan perkembangan Tamadun Islam bermula di seluruh dunia. Yang ketiga, mengenal pasti kejayaan dan sumbangan Tamadun Islam kepada masyarakat dunia dalam pelbagai bidang. Yang keempat, mengenali tokoh ilmuwan Islam dalam bidang pendidikan, sosial, ekonomi, perubatan dan teknologi. Seterusnya, menilai kejayaan tokoh-tokoh di dalam dunia Islam dalam pelbagai bidang yang disumbangkan kepada masyarakat hari ini. Yang keenam, mengenal pasti sifat ketokohan dan kebijaksanaan tokoh-tokoh pembangunan dunia Islam. Akhir sekali, mengenali sejauh mana pengaruh dan pencapaian pakar sarjana Islam terdahulu yang menyumbang kepada reputasi dan kejayaan Tamadun Islam di dunia terdahulu yang tidak dinafikan kemasyhurannya. Assalamualaikum Madam, nama saya Muhammad Nadim bin Suhardi. Saya akan membincangkan tentang hasil kajian di dalam report ini. Di dalam hasil kajian ini, segala analisis dan interpretasi dalam menganalisa kajian terhadap sumbangan dan kejayaan Tamadun Islam terhadap dunia telah dirungkaikan di dalam tajuk ini. Analisis ini telah didapati dengan beberapa fakta pendapat daripada tokoh-tokoh terkenal, buku ilmiah, artikel dan teknologi sosial. Hasilnya, kami mendapati bahawa Tamadun Islam telah memberikan pelbagai sumbangan dan kejayaan terhadap dunia. Kelahiran Islam di tanah Arab telah menyumbangkan sebuah tamadun yang kuat. Agama Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW telah berjaya melahirkan sebuah tamadun yang dilengkapkan dengan peradaban yang tinggi. Antara sumbangan dan kejayaan Tamadun Islam terhadap dunia meliputi dari aspek ekonomi, pendidikan, teknologi, perubatan dan sosial. Tamadun Islam terhadap ekonomi pada zaman emasnya. Antara sumbangan Tamadun Islam yang diamalkan sampai sekarang adalah penubuhan institusi Baitul Mal. Institusi Baitul Mal ini telah ditubuhkan pada zaman pemerintahan Saidina Umar Ibn Al-Khattab. Dalam tempoh pentadbiran ini, pentadbiran Islam membuat beberapa kemenangan dan menyebabkan wilayah Islam berkembang dengan pesat. Hasil dari peningkatan ini, harta terkumpul berkembang menjadi sangat besar dan tidak dapat dihamburkan dengan cepat. Khalifah Umar menyokong Khalid bin Saran Walid untuk menubuhkan pembendaharaan negara berdasarkan Al-Quran dan Al-Hadith serta ihtijab para sahabat. Pembendaharaan dahulunya dipanggil sebagai Diwan. Antara peranan Baitul Mal adalah tanggungjawab Baitul Mal termasuk menangani isu kemiskinan dan kemiskinan di kalangan umat Islam di wilayah yang ditadbirnya. Tugas seterusnya adalah untuk melabur dalam aktiviti sosial, ekonomi dan perindustrian serta mewujudkan infrastruktur untuk wilayah yang ditadbir olehnya. Selain itu, menyediakan keperluan asas adalah kewajipan bukan sahaja untuk pertubuhan negara tetapi untuk kesejahteraan manusia. Selain itu, Tamadun Islam juga mula memesatkan gedung-gedung perniagaan untuk diletakkan di bawah satu bumbung bagi memudahkan peniaga dan pembeli untuk melakukan urusan perniagaan di bawah satu bumbung. Segala operasi mengimport dan mengeksport dilakukan di tempat ini memberikan peningkatan dari segi ekonomi yang membawa kepada peningkatan urusan jual beli serta memberikan kemakmuran ekonomi kepada Tamadun Islam pada ketika itu. Sejarah pemesatan gedung-gedung ini muncul ketika kedatangan Islam ke Sepanyol. Pemusatan gedung-gedung perniagaan ini di satu tempat dapat memudahkan urusan seharian perdagangan antara pedagang dan pembeli pada ketika itu. Akhir sekali, Tamadun Islam terdahulu juga memfokuskan penyediaan kemudahan asas yang baik terhadap tamadun tersebut demi memberikan keselesaan serta kualiti hidup yang terbaik. Antara kemudahan asas yang diberikan adalah seperti kemudahan jambatan dan jalan raya yang baik dibina di Sepanyol.
Di dalam bidang pertanian pula, orang Islam telah memperluaskan pembinaan sistem peparitan, kumbahan dan saliran pengairan. Pembinaan dan pembangunan sistem saliran pengairan ini dapat memberikan orang pada tamadun tersebut air yang bersih serta dapat meningkatkan hasil pertanian selain memberikan impak positif terhadap ekonomi negara. Seterusnya, saya akan menerangkan tentang sumbangan dan kejayaan tamadun Islam dalam bidang pendidikan. Nabi Muhammad SAW mengisytiharkan pendidikan atau menuntut ilmu adalah perkara wajib bagi seluruh umat Islam di dunia. Selain masjid yang menjadi tempat yang menyatu padukan masyarakat, umat Islam mewujudkan madrasah untuk mendidik kanak-kanak dan orang dewasa untuk menimba ilmu pengetahuan. Pendidikan dan pembelajaran menjadi sangat biasa di kalangan umat Islam sehingga mereka menjadi pembawa obor dan cahaya ilmu ke seluruh pelosok dunia. Seterusnya, Baghdad telah dibangunkan oleh Khalifah Abbasiyah Al-Mansur pada tahun 762 dan di bawah Khalifah Harun Al-Rashid yang menjadi pusat keilmuan pada tahun 790. Al-Ma'mun anaknya telah menubuhkan Bait Al-Hikmah atau Rumah Kebijaksanaan yang berfungsi sebagai perpustakaan awam dan komite untuk menterjemah buku falsafah dan saintifik dari bahasa Yunani dan bahasa-bahasa lain. Al-Zaitunah di Tunis, Tunisia adalah universiti terawal dan salah satu universiti terbaik di dunia, dan ramai ahli akademik Muslim mendapat pendidikan dan lulus daripada universiti tersebut. Universiti itu dibina pada tahun 703 dan merupakan universiti pertama di dunia. Universiti Al-Azhar pula telah ditubuhkan pada tahun 970 di Kahirah, Mesir dan merupakan satu lagi institusi intelektual terkenal dalam bidang Islam dan bidang lain di dunia. Ia bermula sebagai masjid dan berkembang menjadi pusat akademik terbesar di dunia Islam. Di samping itu, antara sumbangan dan kejayaan tamadun Islam terhadap dunia ialah teknologi. Teknologi boleh dikaitkan dengan membuat sesuatu atau sina'ah seperti yang ditakrifkan dalam kamus bahasa Arab. Mudarat fi Al-Gharib Al-Quran oleh Al-Raghib Al-Isfahani dan Lisan Al-Arab adalah tanggapan yang dikaitkan dengan membuat sesuatu dan kebolehan industri dan tradisi sains Islam. Antara tokoh terkenal seperti Ibnu Khaldun berpendapat sina'ah atau teknologi sebagai aspek penting dalam tamadun. Kesimpulannya, masyarakat Islam sendiri telah membangunkan warisan saintifik dan teknologi yang telah menggalakkan perkembangan dan penyebaran sains dan teknologi moden di Eropah. Antara contoh sumbangan terhadap tamadun Islam terhadap teknologi adalah seperti terusan di Sungai Euphrat, di mana jurutera Islam telah menjadi membina terusan sepanjang 10 km yang mengalirkan air dari Sungai Euphrates ke Basrah bagi meredakan kemarau di tanah Arab. Selain itu, akibat daripada peningkatan permintaan untuk kertas, pembinaan kilang kertas di Samarkand berkembang pesat. Senario ini berterusan sehingga 794 Masihi apabila kemudahan pembuatan kertas dan gudang dicipta di Baghdad. Selain itu, perubatan juga merupakan sumbangan dan kejayaan tamadun Islam terhadap dunia. Perubatan adalah satu disiplin penting yang berkembang seiring dengan kemajuan tamadun manusia. Semua tamadun manusia daripada timur hingga ke barat akan mempunyai ilmu perubatan tersendiri. Ini dapat dibuktikan semasa pemerintahan Khalifah Abbasiyah, gaya hidup umat Islam amat mewah dan segalanya mencukupi. Akibat daripada itu, banyak penyakit baru muncul dalam tempoh tersebut akibat kemewahan dan kualiti sumber makanan. Hasilnya, pendidikan perubatan berkembang dan berinovasi secara tidak langsung. Empayar Abbasiyah menurut Jabatan Sejarah juga bertanggungjawab untuk penubuhan klinik, cawangan dan hospital. Para khalifah telah menubuhkan Al-Muhtasib, sebuah perubatan pertama. Antara contoh tokoh Islam yang disegani dalam tamadun Islam terhadap perubatan ialah Ibnu Sina, Ibnu Haytham, Al-Razi dan Al-Majusi. Kemudian, sumbangan tamadun Islam terhadap sosial. Nabi Muhammad SAW berjaya menyusun dan mengatur kehidupan sosial masyarakat Arab dari hidup berpuak kepada kesatuan ummah di bawah satu agama iaitu Islam. Jadi yang pertama, taraf wanita dimartabat apabila mereka dibolehkan menerima harta pusaka kerana sebelum ini mereka tidak mempunyai sebarang hak. Yang kedua, institusi masjid sebagai pusat ibadat khusus sekaligus menjadikan masjid sebagai sebuah markas, madrasah dan juga parlimen. Kemudian, Rasulullah SAW juga telah menyusun segala aktiviti harian yang berbentuk sebarang maklumat
arahan dan sebagainya melalui institusi masjid. Ia juga berperanan sebagai tempat menerima tetamu, tempat musafir bermalam dan tempat menyelesaikan masalah ketenteraan serta kehakiman. Seterusnya, setiap individu dalam masyarakat mempunyai hak untuk hidup dengan aman dalam sesebuah masyarakat. Kebebasan berfikir, beragama dan bersuara juga harus dimiliki oleh semua anggota masyarakat. Kemudian, setiap individu juga tanpa mengira warna kulit atau agama bebas bergerak dan mengambil setiap bahagian dalam semua aktiviti yang bermanfaat. Akhir sekali, perlindungan politik juga diberikan kepada sesiapa sahaja yang dianiaya, tanpa mengira bangsa, agama dan warna kulit. Setiap individu juga berhak untuk bekerja dan melakukan sesuatu untuk mencari rezeki dan kemakmuran yang halal. Kesimpulan yang dapat dibuat dari perbincangan ini, kedatangan Islam di peradaban dunia telah memberi kesan yang amat besar dan meluas kepada kehidupan masyarakat kita, sehingga telah berjaya merealisasikan ajaran dan tuntutan Islam dalam kalangan kita secara berkesan sekaligus dapat mengangkat martabat kita kepada tahap yang lebih baik dan bermaruah. Keadaan tersebut berlaku dalam pelbagai aspek kehidupan kita, baik dalam kalangan individu, keluarga maupun masyarakat. Kedatangan Islam telah membawa perubahan menyeluruh kepada sistem kehidupan masyarakat di peradaban dunia seperti akidah atau agama, sosial, politik, pemikiran perundangan, ilmu pengetahuan dan sebagainya. Cadangan untuk perbincangan ini, generasi pada hari ini sepatutnya merasa bangga dengan sumbangan ilmuwan Islam yang begitu besar terhadap peradaban dan tamadun manusia. Malahan, kita juga perlu mempunyai semangat dan iltizam untuk mengulangi keagungan tahap pencapaian ilmu pengetahuan intelektual Islam satu masa dahulu. Apa yang membantu kejayaan umat Islam dalam bidang-bidang ilmu seperti ini, iaitu Islam itu sendiri yang bersikap terbuka dan positif terhadap ilmu pengetahuan. Malahan, Al-Quran juga sentiasa menggesa umat Islam supaya berfikir dan meneliti tentang manusia dan alam. Adalah menjadi inspirasi dan impian kita untuk menyaksikan suatu hari nanti sejarah keagungan Islam seperti dahulu akan kembali berulang.